Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Najmuddin bin Ibrahim. Saya dari kumpulan 1 dan saya mengambil subjek Usul Fiqh. Kod subjek adalah SYD 20403. Nama bersyarah Dr. Kamaruddin bin Awang Mat. Dan saya akan membentangkan tugasan yang diberi iaitu Nas Hukum Taklifi dan Hukum Wada'i serta rumusan topik Al-Hakim, Al-Mahkum Fih dan Al-Mahkum Alaih. Pengenalan Usul Fiqh. Usul Fiqh adalah satu-satunya manhaj ilmiah untuk mengistibatkan hukum syarak. Ilmu ini merupakan panduan dan asas untuk memahami serta mentafsirkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah ketika merumus hukum hakam dan ijtihad. Pentafsiran yang dilakukan adalah berkaitan dengan hukum syarak dan hukum-hukum yang dimaksudkan hanyalah hukum-hukum amali dan bukan hukum-hukum akidah. Perkataan amali bermaksud semua perbuatan termasuk perbuatan hati. Di samping itu juga, manhaj bukanlah teknik atau sistem kajian ilmiah, tetapi ia sebaliknya adalah jalan, iaitu tariqah yang akan memandu seseorang pengkaji menemui kebenaran sama ada dalam bentuk berita yang hendak dipastikan kesahihannya, iaitu perkhabaran melalui periwayatan yang sampai kepada asal atau isu yang hendak dipastikan kebenaran atau kepalsuan buktinya. Manhaj ilmiah juga adalah suatu ilmu yang telah disaring serta lengkap yang boleh diyakini untuk dijadikan sumber ilmu. Terdapat beberapa skop perbahasan ilmu usul fiqh, antaranya dalil-dalil syarak yang merangkumi dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati. Seterusnya adalah dilalah yang merangkumi kaedah-kaedah istinbat hukum dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, perbahasan yang seterusnya adalah ta'arud dan tarjih, yang merupakan perbahasan tentang pencanggahan antara dalil-dalil serta cara-cara penyelesaiannya. Seterusnya pula adalah ijtihad dan mujtahid yang merangkumi persoalan taklid dan muqallid. Akhir sekali adalah hukum-hukum kulli yang merangkumi hukum-hukum taklifi dan hukum-hukum wada'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama yang diberi Ahmad Nur Hakim bin Nusaidi. Nombor matriks 058507. Dan saya dari kos pengajian Diploma Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, pada video kali ini saya akan menerangkan perbincangan dalam usul fiqh, iaitu dalam hukum taklifi, yang mana kita ketahui bahawa hukum taklifi ini mempunyai 5 bahagian, iaitu yang pertama ijab, yang kedua nadbu, yang ketiga tahrim, yang keempat karahah, dan yang terakhir ibahah. Seterusnya, tanpa saya melengahkan lagi, saya akan membincangkan kepada hukum taklifi. Yang pertama iaitu ijab. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan ayat ini menunjukkan kepada lafaz kutiba alaikumus siyam. Itu fi'il yang menunjukkan perbuatan wajib serta semua bentuk suruhan yang tidak ada hubung kait dengan hukum yang lain. Dan dapat kita lihat sini bahawa Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk melakukan dan mewajibkan ibadah puasa. Dan seterusnya, segala perintah Allah, yakni khitabullah yang meminta supaya melakukan sesuatu perkara dengan tuntutan pasti. Dan dimaksudkan dengan tuntutan pasti ini merujuk kepada hukum wajib. Dan apa yang dimaksudkan dengan hukum wajib ialah perkara yang diberi pahala kerana melakukannya dan disiksa kerana meninggalkannya. Seterusnya beralih kepada hukum taklifi yang kedua, iaitu an-nadbu.
Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan kezahiran di dalam dalil ini itu berbentuk suruhan yang tiada ancamannya serta suruhan yang tidak diwajibkan. Dan kitabullah yang meminta supaya melakukan sesuatu tuntutan dengan secara tidak pasti. Dan apa yang dimaksudkan dengan tuntutan dengan secara tidak pasti ini merujuk kepada hukum sunat. Dan apa yang dimaksudkan dengan hukum sunat ialah perkara yang diberi pahala kerana melakukannya dan tidak disiksa kerana meninggalkannya. Iaitu dimaksudkan di sini bahawa jikalau kita melakukan perkara seperti dalil Al-Quran di atas, maka kita akan beroleh pahala. Jikalau tidak melakukannya, maka tidak akan berdosa ataupun disiksa. Okay, seterusnya kita beralih kepada hukum taklifi yang ketiga, iaitu tahrim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Maksudnya, dan janganlah kamu mendekati zina, dan sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan ayat ini berdasarkan, ayat hukum ini berdasarkan pada lafaz wala taqrabuz zina yang menunjukkan tegahan dan dijauhkan dari perbuatan itu. Iaitu Allah memerintahkan agar hamba-Nya meninggalkan perbuatan zina ini, dan Allah juga melarang sama sekali melakukan perbuatan tersebut. Kitabullah yang meminta meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan secara pasti, dan maksudkan tuntutan pasti itu merujuk kepada hukum haram. Dan apa yang dimaksudkan dengan hukum haram itu ialah perkara yang diberi pahala kerana meninggalkannya dan disiksa kerana melakukannya. Yang mana dimaksudkan di sini bahawa jikalau kita meninggalkan perbuatan zina ini, akan beroleh pahala, dan jikalau kita melakukannya, kita akan mendapat dosa serta diazab dan disiksa oleh Allah SWT di dunia maupun di akhirat kelak. Seterusnya kita beralih kepada hukum taklifi yang keempat, iaitu karahah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 101 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan, nescaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Mengampun lagi Maha Menyantun. Dan perbuatan yang digalakkan dalam ayat ini tidak elok dan larangan. Perbuatan yang digalakkan dalam ayat ini tidak elok dan larangan yang bukan menunjukkan kepada hukum haram, di mana yang kita bahaskan yang terdahulu. Dan kitabullah yang meminta supaya meninggalkan sesuatu perbuatan itu dengan tuntutan yang tidak pasti, yang mana tuntutan yang tidak pasti ini merujuk kepada hukum makruh. Dan apa yang dimaksudkan dengan makruh itu, tidak diberi pahala kerana meninggalkannya dan tidak disiksa kerana melakukannya. Maksudnya, jikalau kita buat, kita tidak dapat apa-apa, dan kalau kita tinggalkan pun tidak dapat apa-apa. Dan seterusnya kita beralih kepada hukum taklifi yang terakhir, iaitu ibahah. Yang mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Yang bermaksud, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap kali memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dan dalil yang di atas ini menunjukkan sesuatu perbuatan itu digelarkan halal ataupun mubah. Dan khitabullah yang membolehkan membuat pilihan untuk melakukan ataupun meninggalkan. Maksudnya Allah memberi pilihan kepada hamba-Nya sama ada untuk melakukan perbuatan itu ataupun meninggalkan, dan terserah kepada hamba-Nya. Dan hukum dan takrif bagi hukum harus ini, iaitu perkara yang diberi pahala dan tidak dikenakan siksa kerana melakukan atau meninggalkannya. Dan itu sahaja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apa yang baik itu datang pada Allah, dan apa yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya yang sendiri yang masih untuk ilmu. Dan jikalau terdapat salah dan silap, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri pembentangan saya pada kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Daniel bin Sekak, nombor matrik 058154. InsyaAllah seterusnya, riwayat yang ke-6 diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa anna Hinda bint Utbah qalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun syahihun wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi ila ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lamu faqala khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Bermaksud, Hinda binti Utbah berkata, wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kelekut. Dia tidak berikan kepadaku apa yang cukup untukku dan anak lelakiku, melainkan apa yang aku ambil daripadanya tanpa pengetahuannya. Nabi menjawab, ambillah daripadanya yang secukupnya untuk engkau dan anak lelaki engkau. Riwayat Al-Bukhari. Sebab hukum bagi hadis ini adalah isteri mengambil duit suami tanpa pengetahuannya. Yang pertama, mazhab Syafi'i tidak harus. Yang kedua, mazhab Hanafi harus. Ia berdasarkan sifat Nabi sewaktu menyebut hadis tersebut sama ada sebagai seorang qadi atau sebagai seorang Nabi. Seterusnya, yang ketujuh diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa anna Umar bin Al-Khattab lamma tu'ina awwalas alaihi Hafsah faqala ya Hafsah amma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-mu'awwalu alaihi yu'adzabu wa awwala alaihi Suhaibun faqala Umaru ya Suhaibu amma alimta annal mu'awwala alaihi yu'adzabu. Maksudnya, apabila Umar ditikam, Hafsah menangis, lalu Umar berkata, wahai Hafsah, apakah engkau tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda bahawa orang yang ditangisi akan diazab? Suhaib juga menangis lalu Umar berkata, wahai Suhaib, apakah kau tidak tahu bahawa orang yang ditangisi akan diazab? Riwayat Muslim. Istibat hukum si mati akan diazab kerana tangisan ahli keluarganya. Yang pertama, Aisyah radhiyallahu anhu tidak ada azab. Yang kedua, ulama hadis mengatakan diazab. Ia berdasarkan kedudukan sunnah sebagai dalil syarak, sama ada kedua selepas Al-Quran atau ia berdiri dengan sendiri. Seterusnya, yang ke-8, Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fi. Maksudnya, janganlah seseorang dalam kalangan kamu membuang air kecil dalam air yang bertakung dan tidak mengalir kemudian mandi di dalamnya. Riwayat Al-Bukhari. Sebab hukum bagi hadis ini adalah penggunaan air bertakung yang ada air kecil seseorang untuk selain mandi. Yang pertama, jumhur fuqaha mengatakan tidak harus. Yang kedua, Ibn Hazm mengatakan harus. Ia berdasarkan sesuatu perkara sama ada disebut atau tidak disebut dalam teks as-sunnah. Seterusnya, ke-9 diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ja'a Sulaykun al-Ghatafani yaumul Jum'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu fajalasa faqala lahu ya Sulayk kum farka' rak'atain. Maksudnya, Sulaik al-Ghatafani datang ke masjid pada hari Jumaat lalu terus duduk sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wahai Sulaik, bangun dan rukuklah 2 rakaat. Riwayat Muslim.
Istimbat hukum solat sunat tahiyatul masjid ketika khatib sedang berkhutbah Jumaat. Yang pertama, Jumhur Fuqaha mengatakan sunat, Al-Malikiyah mengatakan haram. Ia berdasarkan sama ada perintah Nabi SAW kepada solat sahaja atau kepada seluruh umat Islam juga. Yang terakhir, yang ke-10, diriwayatkan daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, Malaka walaha ma'aha siqa'uha wa hidha'uha taridul ma' wa ta'kulu asyajar hatta yalqaha rabbuha. Maksudnya, tiada kaitan dengan engkau dan baginya unta yang sesat mempunyai minuman dan kasutnya sendiri. Ia minum air dan makan daun pokok sehingga bertemu dengan Tuhannya. Riwayat Al-Bukhari. Istimbat hukum hadis ini adalah mengambil unta sesat yang tidak diketahui tuannya. Yang pertama, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu mengatakan haram. Yang kedua pula, Utsman radhiyallahu anhu mengatakan harus. Ia berdasarkan sama ada wujud maslahat ataupun tidak dalam satu-satu zaman. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. مكروه أي فعل طلبته سوريا على المكلف يمتنع عن ارتكاب الفعل كمطلب لا يجب التخلي عنه على سبيل المثال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن الأشياء التي إذا شرحت لكم تزعجكم وإذا سألتم متى نزل القرآن فبين لكم والله يغفر لكم والله غفور كثير حليم المائدة 101 القرينة من قانون الحرم إلى قانون مكروه بناء على وإذا سألت متى نزل القرآن أوضح لك الله يغفر لك ذلك والله غفور كثير حليم المائدة 101 شريعة مكروه هي أن خالقها ليس خاطئا بل مذهب من تركها لا تفعل ذلك فيحصل على أجر واحمد من الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال الحديث مكروه شخص يدخل المسجد ويجلس قبل صلاة ركعتين من مسجد تحية حديث النبي رواه أبو هريرة رضي الله عنه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين المعنى إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى ينتهي من الصلاة الركعتين 2167 رواه البخاري وقد أشار العلماء إلى بعض الفوائد المستمدة من الحديث على هو الذين شاركها بالنشاط التالية في هذا الحديث عن صلاة الركعة تشريع لمن دخل المسجد كما يوضح أن مجموع صلاة مسجد تهية ركعتين لذلك لا يجوز أن يكون بركعة واحدة يرى بعض العلماء أن تعليمات إقامة صلاة تحية السنة في المسجد تخص الراغبين في الجلوس في المسجد فقط وأما إذا دخل الإنسان ثم نزل مرة أخرى دون رغبة في الجلوس في المسجد فإنه لا يدخل في هذا الإدعاء مانع هو شيء الذي يمنع الشخص من القيام بفعل ما وإذا كان الشيء الذي يمنعه موجودا فلا يجوز قيامه بفعل ما أو بالأخرى وجود شيء ما سبب غياب القانون ومثالها المرأة التي يمنعها حيضها أو ولادتها من الصلاة بسبب الحيض والولادة القرآن ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله اقتضى الشارع وضع العدة مانعا من صحة النكاح المرأة الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث اقتضى الشارع وضع القتل الوارث مورثه مانعا من وجوب إرثه ويلزم وجود القتل عدم إرثه الماني طبيعة لا يسبب وجودها أي قانون أو لا سبب على سبيل المثال تؤدي علاقة الزوج والزوجة وعلاقة القريبة إلى ظهور علاقة الميراث الورثة الموروثة إذا مات الأب تحصل الزوجة وأطفال على نصيب من ميراث متكلكات الزوج أو الأب المتوفي وقفا يقسم
كل منهما. ومع ذلك يمكن إيقاع هذا الحق في الميراث إذا مات طفل الزوجة التي قتلت الزوجة أو الأب. ليس للقاتل ميراث، المعنى ليس للقاتل ورث. دل الحديث على أن القتل عائق في الميراث، والقتل منع قسمة الميراث على المقتول. علاقة بين السبب والحالة والمني قريبة جدا. الحاجز موجود بما يتناسب مع السبب والفواء بالشروط. نصبت الشريعة على أن القانون الذي سيعمل قانون له سبب وما استوفى لشروطه ولا مانع من تنفيذه. من ناحية أخرى لا يوجد القانون عندما لا توجد أسبابه وشروط، أو عندما تكون هناك عقبات في طريقه. فمثلا يجب أن تؤدي صلاة الظهر إذا أزلت الشمس وتوضأ، ولأن فاعلها حيض فلا تصح لصلاة الظهر إجزاء. وكذلك إذا تحققت الشروط الوضوء ولم يظهر سبب وجوب لصلاة الظهر، الشمس لم تزل، فلا يجب الصلاة ورغم توافر الأسباب والشروط، إلا أن هناك المني وهو الحيض فلا تصلي صلاة الظهر. الشروط هو شيء يكون وجوده ضروريا لشيء آخر ولا ينتمى إلى جزء من هذا الشيء آخر، مثل الوضوء ودخول صلاة الوقت والاستقبال قبله. كل هذا الشرط للصلاة في حين أنه خارج تلك الصلاة الشيء نفسه ينطبق على حضور شهود الزفاف. حضور الشاهدين في عقد النكاح شروط شرعي للنكاح وهو خارج الزواج. القرآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل والله يحج الناس إلى بيت. اقتضى الشارع وضع الاستطاعة شرطا لوجوب الحج، ولا يلزم بوجود الاستطاعة وجوب الحج. الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل الله صلاة بغير طهور. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله الصلاة بدون نقاء. اقتضى الشارع وضع الطهارة شرطا لصحة الصلاة، ولا يلزم بوجود الطهارة وجوب الصلاة ولا عدمه. الشروط شيء خارج عن الشريعة الإسلامية، ولكن وجود الشريعة الإسلامية يعتمد عليها. في حالة عدم وجود الشروط لا يوجد القانون، ولكن وجود الشروط لا يطلب وجود الشريعة الإسلامية. لذلك لا يمكن تطبيق قانون التكليف إلا إذا استوفى الشروط التي تحدد النظام. فالوضوء مثلا من شروط الصلاة الشريعة، لا يمكن أن تؤدي الصلاة بدون الوضوء، أما إذا توضأ فلا يصلي. Seterusnya saya akan membentangkan rumusan tajuk Al-Hakim, Al-Mahkum Fi dan Al-Mahkum Alaih. Kita pergi kepada Hakim dulu. Hukum. Kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf sama ada dalam bentuk iqtida', takhyir ataupun wad'i. Oleh sebab yang demikian, takrifan hukum ini menjelaskan secara tidak langsung bahawa hak untuk menentukan hukum syarak adalah menjadi milik mutlak bagi Allah Subhanahu Wa Taala sahaja.
Hal ini kerana Rasulullah SAW sendiri hanya berperanan sebagai penyampai wahyu kepada kaumnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada menerusi ayat-ayat suci Al-Quran ataupun sunnah baginda yang diriwayatkan oleh baginda sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana sunnah itu sendiri pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk wahyu seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang bermaksud, dan dia, Muhammad, tidak memperkatakan sesuatu yang berkaitan dengan agama menurut kemahuan nafsu semata-mata, tetapi segala yang diperkatakan olehnya Muhammad sama ada daripada Al-Quran dan As-Sunnah tidak lain hanyalah merupakan suatu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surah An-Najmi ayat 3 hingga 4. Perkara ini telah disepakati oleh ulama-ulama Islam. Walaupun begitu, para ulama telah berselisih pendapat dalam menentukan sama ada akal juga boleh berperanan dalam menentukan suatu hukum atau tidak sebelum kedatangan Rasul. Dengan sebab persoalan ini, maka berpecahlah pandangan-pandangan ulama dan telah terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu golongan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Menurut golongan pertama, iaitu golongan Asy'ariyah, mereka menegaskan bahawa akal tidak berhak menentukan sesuatu hukum syarak secara bersendirian kerana sifat akal itu sendiri adalah terbatas. Hal ini dikatakan demikian kerana hukum syarak mesti ditentukan menerusi perantaraan Rasul dan berdasarkan daripada petunjuk wahyu. Justru itu, setiap perbuatan tidak boleh dikatakan bersifat logik semata-mata atau secara mutlak sehingga boleh mempengaruhi penentuan sesuatu hukum. Sebaliknya, sesuatu perbuatan itu boleh dianggap baik setelah ia diakui oleh syarak dan ada syariat atau dalil yang menyuruh untuk melakukannya. Namun, jika perbuatan itu dilarang oleh syarak, maka perbuatan itu sudah pastinya buruk dan wajib dijauhi sekalipun akalnya menganggapnya baik. Golongan Asy'ariyah ini menegaskan bahawa pentaklifan hukum syarak ke atas mukallaf tidak ada selagi mana Rasul belum diutuskan atau seruan dakwah masih tidak sampai kepada mereka. Balasan pahala syurga dan neraka juga tidak akan disabitkan ke atas mereka kerana faktor yang mewajibkan pentaklifan belum ada lagi. Golongan kedua iaitu golongan Mu'tazilah. Menurut golongan ini, akal mampu menentukan sama ada sesuatu perbuatan itu adalah baik atau sebaliknya, walaupun sebelum kedatangan Rasul yang membawa petunjuk dan wahyu. Dengan kata lain, mereka menganggap semua perbuatan adalah bersifat logik akal semata-mata dan bersifat secara mutlak, di mana baik buruk suatu perbuatan itu dapat ditentukan oleh akal berdasarkan ciri-ciri perbuatan itu sendiri dan kesan yang terhasil daripada perbuatan tersebut. Sebagai kesimpulan kepada pandangan Mu'tazilah, penentuan hukum terhadap suatu perbuatan mestilah berpandukan kepada logik akal. Mereka menegaskan bahawa seseorang manusia telah tetap dianggap sebagai mukallaf dan boleh memikul tanggungjawab agama sekalipun sebelum kedatangan Rasul atau kedatangan seruan dakwah kepadanya. Hal ini dikatakan demikian kerana akalnya dianggap mampu menentukan kewajaran dan baik buruknya sesuatu perbuatan. Golongan yang ketiga iaitu yang terakhir adalah Maturidiyah. Golongan ini berpandangan bahawa akal mampu menilai suatu perbuatan sama ada baik ataupun buruk, tetapi ia berdasarkan kepada sifat perbuatan tersebut dan kesan yang terhasil daripadanya. Tetapi oleh sebab yang demikian, penilaian yang dibuat oleh akal bukan secara automatik akan mempengaruhi penentuan hukum di sisi syarak. Sebagai contoh, sesuatu perbuatan itu dianggap baik oleh akal, tidak semestinya ia dianggap baik di sisi syarak. Begitu juga dengan sesuatu perbuatan yang dianggap buruk oleh akal, tidak semestinya buruk dianggap di sisi syarak. Ini kerana secerdas mana pun akal, kemampuannya pasti terbatas. Justru itu, penentuan baik buruk bagi suatu perbuatan atau balasan pahala maupun dosa daripadanya adalah tetap menjadi hak mutlak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, golongan ini menegaskan bahawa pentaklifan ke atas mukallaf tidak wujud lagi selagi mana Rasul belum diutuskan atau seruan dakwah tidak sampai kepadanya. Yang kedua, kita pergi kepada konsep Al-Mahkum Fih. Al-Mahkum Fih adalah perkara yang ingin disampaikan menerusi khitab atau perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada mukallaf. Dari perspektif hukum
taklifi pula, al-mahkum fi hanya merujuk kepada perbuatan yang mampu dilakukan oleh mukallaf, seperti menunaikan solat, membayar zakat daripada sebahagian daripada hartanya dan lain-lain. Namun demikian, perbincangan al-mahkum fi dari perspektif hukum wad'i tidak hanya merujuk kepada perbuatan mukallaf semata-mata. Bahkan ia turut merangkumi semua faktor luaran yang mempengaruhi perbuatan mukallaf, sama ada dalam bentuk sebab, syarat dan mani'. Contohnya, misalnya, adanya anak bulan Ramadan merupakan al-mahkum fi kerana ia merupakan sebab yang mewajibkan seseorang Muslim itu berpuasa. Syarat-syarat mahkum fi ada 3. Syarat pertama adalah mahkum fi adalah suatu perbuatan yang ditaklifkan mestilah benar-benar diketahui dan difahami oleh mukallaf agar dia dapat melakukannya mengikut cara yang sepatutnya dan mengikut syarak. Mukallaf yang terlibat mestilah mengetahui perkara yang ditaklifkan itu datang daripada pihak berkuasa dan pihak yang berautoriti untuk mentaklifkan satu perkara. Contohnya pejabat agama, mufti, ijtihad para ulama dan lain-lain, sehingga taklif itu wajib diikuti. Yang ketiga, al-mahkum fi merupakan perbuatan yang ditaklifkan mestilah berada dalam kemahuan dan kemampuan seseorang mukallaf. Dengan kata lain, dia mesti mampu untuk memilih sama ada untuk melakukan perbuatan itu atau ingin meninggalkannya mengikut keinginan sendiri. Hal ini dikatakan demikian, jumhur ulama telah menegaskan bahawa pentaklifan yang melibatkan perkara-perkara yang mustahil adalah tidak sah. Contohnya, cat langit. Maknanya itu adalah perkara yang mustahil. Dan tanam pokok tak berbenih, tak makan, tak minum selama sebulan dan lain-lain perbuatan yang mustahil. Kita pergi kepada jenis-jenis al-mahkum fih pula. Jenis-jenis al-mahkum fih yang pertama, perkara yang menjadi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang menjadi hak Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya merujuk kepada hak masyarakat. Namun demikian, hak ini sengaja disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia boleh memberikan kesan yang menyeluruh kepada seluruh umat manusia. Justru itu, hak ini tidak boleh diabaikan atau digugurkan dengan sengaja sekalipun oleh individu yang melakukan perbuatan ini. Antara contoh hak Allah Subhanahu Wa Taala adalah ibadat-ibadat khusus seperti rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam. Yang kedua, hukuman yang berat seperti hudud ke atas penzina, pencuri dan peminum arak. Yang ketiga, hukum yang mengandungi unsur ibadat seperti kafarah terhadap pelanggaran sumpah, zihar dan bunuh secara tidak sengaja. Yang kedua, perkara yang menjadi hak hamba. Perkara yang menjadi hak hamba yang merujuk kepada hak atau kepentingan seseorang individu. Antara contoh hak hamba adalah hak untuk dapat ganti rugi terhadap barang yang dirasukkan oleh orang-orang lain, hak pemilikan terhadap barang yang dibeli dan bayaran terhadap barangan yang dijual. Yang ketiga, perkara yang mempunyai kedua-dua hak, iaitu hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hak hamba. Tetapi hak Allah Subhanahu Wa Taala adalah lebih penting. Perkara yang mengandungi kedua-dua hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hak hamba, tetapi hak Allah Subhanahu Wa Taala lebih penting adalah merujuk kepada hukuman hudud terhadap qazaf, iaitu 80 kali sebatan yang dikenakan ke atas pesalah yang menuduh seseorang yang suci sebagai penzina. Hal ini dikatakan demikian kerana pelaksanaan hukum ini adalah bermatlamat untuk menjaga kedua-dua hak masyarakat dan juga hak individu yang dituduh sebagai penzina. Yang keempat adalah perkara-perkara yang mengandungi kedua-dua hak, namun hak hamba lebih penting. Perkara yang mengandungi kedua-dua hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hak hamba, tetapi hak hamba lebih penting pula merujuk kepada pelaksanaan hukum qisas ke atas pesalah yang melakukan pembunuhan secara sengaja. Daripada satu sudut, pelaksanaan hukum ini mengandungi hak Allah Subhanahu Wa Taala kerana bertujuan untuk menjaga keamanan dan kemaslahatan dalam kalangan masyarakat dan mengurangkan berlakunya jenayah. Tetapi daripada satu sudut pandang yang lain, pelaksanaannya juga merujuk untuk dan bertujuan untuk menjaga hak dan kepentingan hamba untuk meredakan perasaan marah dan dendam ahli keluarga terhadap pembunuh. Okey, selesai al-mahkum fi. Kita pergi kepada yang ketiga, iaitu al-mahkum alaih. Al-mahkum alaih adalah pelaku undang-undang itu sendiri adalah orang yang dikehendaki Allah
untuk berbuat demikian, dan semua perbuatannya telah diambil kira dan dihitung berdasarkan tuntutan Allah. Dalam istilah usul fiqh, pelaku tersebut dipanggil mukallaf atau mereka yang dibebani dengan undang-undang, atau mahkum alaih, iaitu orang yang baginya ditaklifkan hukum syarak kepadanya. Syarat-syarat taklif ada dua. Mukallaf, yang pertama, mukallaf mampu memahami dalil-dalil taklif dengan sendiri atau melalui perantaraan orang lain. Oleh sebab itu, orang gila, kanak-kanak dan orang pelupa tidak ditaklifkan hukum ke atas mereka. Mukallaf mesti mempunyai ahlian, iaitu kelayakan untuk membuat pilihan dan melaksanakan apa yang ditaklifkan. Oleh itu, orang yang dipaksa kufur tidak berdosa. Bahagian-bahagian ahliyah pula terbahagi kepada dua, iaitu ahliyah wujub dan ahliyah al-ada. Ahliyah wujub adalah kelayakan manusia untuk menerima hak-hak atau tanggungjawab dan kewajipan. Yang hak ahliyah wujub pula terbahagi kepada dua. Yang pertama, wajib al-naqisah, iaitu kelayakan untuk menerima hak-hak sahaja tanpa sebarang kewajipan ke atasnya. Contohnya, anak-anak yang berada dalam perut ibu berhak menerima hak-hak yang tidak memerlukan ijab dan qabul seperti wasiat dan pusaka. Yang kedua, wajib al-kamaliyah, iaitu kelayakan menerima hak-hak dan memikul tanggungjawab dan kewajipan. Keahlian ini bermula daripada saat seseorang dilahirkan sehingga mumayyiz seperti wali dan wajib keluar zakat fitrah. Yang kedua, kita pergi kepada ahliyah al-ada, iaitu kelayakan mukallaf untuk melakukannya seperti berakal dan mumayyiz, iaitu dapat membezakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Yang pertama, orang yang hilang keahlian al-ada adalah kanak-kanak dan orang gila. Jika mereka membunuh, maka tidak dikenakan bunuh balas, iaitu qisas. Yang kedua, mempunyai ahli keahlian al-ada tapi kurang, kanak-kanak yang belum memayis dan belum balik dan lemah akalnya. Yang pertama, perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, contohnya pemberian hibah, wasiat, pusaka dan lain-lain. Semua perbuatan ini sama ada dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan adalah sah tanpa perlu persetujuan wali. Yang kedua, perbuatan yang hanya merugikan diri sendiri, misalnya pemberian sedekah, geran, pelepasan hutang, pembelian dan penjualan pada harga yang tidak sesuai. Semuanya tidak sah dan terbatal sekiranya tidak dipersetujui oleh penjaganya atau wali. Yang ketiga, perbuatan yang mengandungi keuntungan dan kerugian. Sebagai contoh adalah membeli, menjual, memberi sewa, mengupah orang dan lain-lain. Semua tindakan itu tidak terbatal dan bukan juga tidak sah sepenuhnya, tetapi ia bergantung kepada keizinan dan wali selepas ia melakukan perbuatan itu. Orang yang mempunyai ahliyah ada adalah orang yang sempurna akalnya dan baligh. Sekian saja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu, yang buruk itu datang dari diri saya sendiri. Saya sudahi pembincangan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan membentangkan kesimpulan terhadap dua tugasan yang telah kumpulan kami lakukan, iaitu umum kita mengetahui bahawa usul fiqh adalah satu ilmu yang wujud sejak dari zaman Rasulullah SAW lagi. Malah begitu juga seperti ilmu-ilmu Islam yang lain, yang mana ilmu tersebut hanya dikumpulkan menjadi satu ilmu yang tersendiri dan lebih sistematik oleh para ulama di zaman-zaman terkemudian. Selanjutnya, faedah yang diperoleh daripada ilmu ini ialah membantu seorang mujtahid untuk mengistimbatkan sesuatu hukum syarak yang bersifat amali yang diperolehi daripada dalil-dalil yang terperinci. Perkara yang ingin diketengahkan di sini ialah perkara utama yang dibincangkan dalam ilmu ini melibatkan perbincangan berkenaan dalil-dalil syarak yang bersifat am, menjelaskan kaedah pengistimbatan sesuatu hukum, menyelaraskan struktur pendalilan, kaedah yang memantau kepada pengetahuan hukum Allah yang sebenar dan menjelaskan maqasid, yakni objektif sesuatu hukum. Dan oleh yang demikian,
mengetahui selok-belok berkenaan kaedah pengeluaran hukum adalah penting bagi para mujtahid agar proses istinbat sesuatu hukum menjadi lebih jitu dengan mengambil kira faktor-faktor yang bersesuaian seperti maqasid, suasana setempat, masa dan keadaan individu itu sendiri. Oleh itu, ilmu usul fiqh memainkan peranan yang penting dalam meraihkan kepelbagaian serta keperluan kehidupan manusia supaya sejajar dengan perintah syariat, di samping meneguhkan keimanan seorang Muslim dalam melaksanakan perintah Allah di muka bumi. Maka di situ sahaja slide pembentangan pada kali ini, dan mohon maaf jika terdapat salah silap dalam kami melaksanakan tugasan assignment ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.